Fikri ada ke situ? Dah ada. Sorry lambat. Tak perasan tak. Tak apa. Nama nak minta izin kalau kita tak buka kamera tak apa ke? Macam penat sikit. Tengah baring ke? Ha? Tengah baring ke? Tak ada. Penat-penat pun tapi tak adalah meeting sambil baring lah. Okay, dan rasa kita boleh mula. Kita buka dengan kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan kepada agenda yang pertama, pembentangan JKE retreat tu kan. So ada ingat kita mungkin boleh nak tahu sikit lah maknanya perkembangan antum macam mana kan sekarang. Okey ke Noha, Fikri macam mana. So mungkin macam boleh cerita sikit sekarang tengah prepare untuk new semester ke macam mana kan. Plan untuk balik campus ke. So okey lah. Jadi mungkin Ana boleh mula dulu kot. So alhamdulillah Ana untuk update, alhamdulillah Ana dah balik campus semalam. So semalam ke? Hari Isnin. So Ana balik awal atas capacity MRC untuk bantu handle returning student 15 hari bulan nanti. Tu satulah. Dan alhamdulillah sekarang untuk dari segi kesihatan alhamdulillah Ana sihat je. Tak ada apa-apa masalah, alhamdulillah okey. Dan dari segi komitmen lain, Ana sekarang ni MRC tengah ada inter mahallah competition sempena dengan IIM Grand Mental Health Month Program, anjuran CCSC, counselling dan juga Council of Principals lah. So pertandingan-pertandingannya kita ada banner competition dengan pitching competition dan juga IG. Tes, dengar ke? Dengar. Okey, hilang kejap tadi. Ya ni. Wi-Fi UIA. Aduh, Ana ingat kan dah elok. Pelik ke? Okey, tak apa. Ana dah pakai hotspot. Cuba. Tadi Ana kat ni? Update lah kan. So Ana terlibat dalam team IG post competition yang start 1 bulan ni. So itulah sebut sikit. Dan esok Ana ada meeting untuk pertandingan pitching tu lah. Tapi Ana ingat macam Ana tak join kot. Dah ada hantar wakil orang lain je lah. Wakil mahalah sidik orang lain je. Sebab esok kita ada retreat kan. Jadi rasa retreat dah cop dulu lah kira. Macam pertandingan pitching tu orang lain pun boleh. So Ana rasa tu je kot update daripada Ana. So yang lain mungkin Fikri atau Noha boleh. Silakan. Mungkin Noha kot boleh. Silakan. Okay, bismillah. Bagaimana? Okay, basically apa yang Ana tulis dekat dalam grup hari tu, itulah sekarang yang Ana tengah busy. MNT 2030 tu projek buku, H Capsule. Apa lagi? Lupa pula. Oh, Sokasa. Okay. Ya, MMT tu apa? Singkatan bagi apa? Mahasiswa menjelang tahun 2030. Oh, okay. Sokasa. Okay. Masa Sokasa tu
Ana dah nak turun lah kot tenure tu. Dan Ana tak akan sambung insyaAllah. Bulan 12 ni turun kot. Apa lagi sekejap RAR awal. Okay. Dan Pink Project. Pink Project pun Alhamdulillah baru settle. Tapi tak settle habis lah. Ada dah lagi dalam 30%, 20% macam tu kot. Basically nampak macam Ana banyak kerja bawah PHP. Tak adalah banyak sangat pun, okey lah. Dia macam biasa-biasa je. Sebab Ana sebenarnya SUJKS. Maksudnya bawah Kak Syakira Romli. Gitu. So, dia macam agak sibuk sikit. Tapi tak apa, insyaAllah. Okay, cukup. So, sorry lah macam kalau macam tu lah, macam tak reply ke apa ke. Setakat ni tu cukup. Tak apa. Okay, terima kasih. Right, Fikri, nak dengar sikit. Fikri okey tak okey? Noah nanti akan balik kampus ke ataupun tak? Tak. InsyaAllah tak kot. Tapi, bukan tapi. Dan kesihatan, Alhamdulillah lah, sihat. Alhamdulillah. Nanti rumah di mana, Noah? Kalau betul. Johor Baru. Johor. Okay. Fikri, silakan. Pandai. Kalau nak compare dengan antum berdua, Ana paling tak busy lah kot. Maksudnya sebab Ana baru habis short sem hari tu. So Ana menikmati sisa cuti yang tinggal. So basically tu Ana buat. Lepas tu dan selalunya banyak meeting dengan Huzail lah untuk transisi ni kan. So banyak benda kat situ lah. Dan lagi satu, Ana kerja, bukanlah kerja maksudnya kerja harmoni ke apa, ni kerja yang berduit lah kan. So kerjanya dari rumah je. Cuma occupied kat situ lah. Dia makan masa yang banyak jugalah. Macam tu lah. Tu je lah. So, Intas sekarang sihat je lah, okay? Tengah cuba lah. Sihat je. Kita plan untuk balik kampus ke nanti? Kita tak. Yang awal-awal ni tak kot sebab nanti ada 3 kali kan opening kan. Disember nanti ada lagi kan. Disember tu Ana tengah fikir-fikir lah. Sebab Ana tengok yang awal-awal ni dia priority untuk orang-orang yang tu kan. Yang memerlukan. So Ana rasa macam Ana tak memerlukan, so itulah cerita dia. Okay, baik. Terima kasih untuk update. Alright, so kita go pada seterusnya lah. Pembentangan JK tu kan. So kita ni untuk kita isi dalam apa tu? Spreadsheet kan? Betul ke yang kita nak bincang tu sebenarnya? Kan? Betul. Tak ada tahu. Okay, baik. So mungkin Ana boleh share kot. Okay. So untuk JKPA. Okay. So basically macam objektif ni dia dapat daripada mana? Cuba zoom sikit Falah. Tak nampak. JK lain dah berisi lah. Tak cek. Yang lain dah isi. Macam J-card. Bagus. Rasanya dia orang baru isi tu. Tadi petang Ana tengok ada 2 je. Laju. Ini Ana baru tengok tadi pula dari sini. Ana ingat macam, sebenarnya kita je yang belum. Tahu pula kalau petang tadi belum isi. Alright, so objektif ya. Kita ni lah kot. Ambil rujuk yang lepas punya dulu. Lepas tu kalau kita rasa okey, kita proceed lah macam tu. Okey ke?
Ana pun fikir macam tu. Okay. Kalau objektif pesta, yang nampak P1 lah, mengukuhkan organisasi. Di poin-poin bawah dia, Ana tak pasti nak masuk bawah objektif satu tenure ataupun objektif tarbiyah sebab dia macam dua-dua kena. Tak tahulah. Okay, antaranya lah yang Ana terfikir. Bukan terfikir sebenarnya, ni daripada yang lama juga. Okay, Ana just cakap je. Mencapai 70% piramid yang sihat. Cuma Ana tak tahu macam mana sebenarnya nak kira tu. Maksudnya kalau piramid yang sihat 70% tu macam mana? Faham tak soalan? Okay. Lepas tu kalau yang dalam lepas tu 2016-2018 sebenarnya tu kan? Ini objektif ke? Itulah yang Ana tak tahu sebenarnya nak masuk bawah objektif satu tenure ataupun objektif tarbiyah. Sebab dia macam, yelah berkait tadi. So Fikri untuk objektif ni kira objektif tenure ni lah. Betul. Tak pasti dekat nota serah tugas ada kan? Objektif. Kalau dalam nota serah tugas dia objektif tu dia dah bahagi ikut macam ahli tarbiyah, objektif murabi, objektif RA, objektif. Oh yang tu ke? Maksudnya nak kena masukkan banyak-banyak tu lah. Tak apa. Kalau kita ambil dalam visi dan misi ni boleh ke? Ana rasa macam dalam misi lah basically. Contoh macam misi dia adalah menjaga kelestarian ahli tarbiyah daripada sudut keperluan tarbiyah, ukhuwah, fikrah, bi'ah dan kemurabian. Supaya keadaan ahli tarbiyah dia dalam bentuk yang ideal. Lagi misi menjaga dan menambah bilangan Rabtul Am dan Muhim. Ketiga, menyelaraskan pengurusan tarbiyah di antara semua jawatan kuasa belia harmoni gombak. Tu yang Ana buat tenure lepas. Masa okey je. Dan objektif yang Ana buat tu sebenarnya dia punya explanation kepada misi tu je. Faham? Kalau antum rasa macam nak pakai yang sama, maksudnya tak ada benda yang berubah sangat, maksudnya objektif tu tak tercapai lagi, dan okey je lah. Atau rasa nak kena tambah pun okey je. Rasa kalau yang macam memang masih boleh diteruskan lagi sebab yalah. Betul. Sepatutnya objektif tu dia berterusan je lah kan. Okay, nampak kan? So macam visi dan misi. Macam misi, okay. So saya rasa macam nombor 1 ni okey lagi, boleh lagi. Nombor 1, nombor 2. Macam mana? Sebab anak-anak rasa waktu anak buat ni anak sangat optimis sebab dia susah ni. Kan? Pasal dia macam dia besar skop dia. Betul dia skop dia besar. So kalau antum nak kecil-kecilkan okey je. Dia macam seolah-olah JKPA je yang jaga tarbiyah. Sebab tu jadi macam tu kot. Ana tadi ada jumpa ID kejap. Ni cerita dengan Ana jumpa ID kejap. Lepas tu ID dia cakap lah. Dia ada dapat macam modul ataupun nasihat lah daripada alumni juga yang yang bahagian usrah juga dulu kira. Tapi tadi tak sempat lah nak bincang pasal tu sebab dia ada dia terlibat dengan Tawir tu kan. Macam tu lah. Siapa? Fikri? Fikri Ahmad ya? Tak tahu lah. Dia tak sebut siapa tadi. ID yang cakap. ID mintakan, ID tak tanyakan dekat ikhwah tu lah. ID kata lah,
Ana ada kawan yang baru naik JKPA tapi dia baru lagi. So dia tak tahu. Ana siap terharu jugalah ini tolong tanyakan. So, tapi Ana tak sure lah tu pasal apa kan. ID 01 kan tiba. Itulah. Dia 01 tapi dia ada jiwa 02 macam tu lah. Itulah. Dia tak naik-naik kesian dia. Sayang lah, itulah. So kalau dari segi contoh kalau kata kita tadi macam nombor 1 kita rasa macam dia terlalu besar benda ni kan. Macam mana kita nak buat dia jadi kecil kan sikit, kita nak fokus macam mana? Boleh ke kalau dia macam bersifat teknikal dia punya objektif satu tenure ni, sebab maksudnya macam kita nak memperkemaskan database dulu. Ya, dia macam tak sebenarnya persoalan lah. Dia macam boleh ke bersifat teknikal macam tu? Macam boleh macam misi kita punya objektif tu adalah internal. Maksudnya kita sendiri yang kena ni dulu, baik dulu, baru macam objektif untuk kita uruskan orang luar macam tu lah kan. Maksudnya sebab boleh ada dua macam tu. Kita punya sendiri dari sudut pengurusan dan yalah sistem dalam JK kita sendiri pun macam belum cukup baik lagi. So macam objektif kita nak fokus pada tu dulu. Betul? Boleh ke macam tu? Boleh je. Dan saya rasa macam doable lah dan boleh dicapai aku rasa. Realistik lah maksudnya. Kita tahu kita lemah kat mana, so Ana rasa kita letak dalam objektif supaya kita fokus dah kita nak buat yang mana. Boleh. Buat cadangan tu. Sebab Ana rasa kalau contoh kita nak buat benda tu tapi kita tak dalam objektif, kita akan rasa macam mungkin dia tak ada dalam objektif, kita tak rasa perlu kan. Betul. Setuju. Betul juga. So apa tadi kita nak punya, dia punya kira macam ayat dia adalah adakah dia macam termasuk bawah yang nombor 3 tu menyelaraskan. Lebih kurang yang nombor 3 tu dia pun nampak macam umum juga. Ana terfikir kita bahagikan kepada 3. Dekat kalau tengok lampiran 2 kan, bawah-bawah sikit, kedudukan akhir tugas-tugas yang dijalankan. Dekat situ dia ada tulis tugas dan projek lah. 1 pasal RA, 2 pasal ahli tarbiyah tu sendiri, lagi 1 pasal program. Ana terfikir macam okey ke ambil pasal tu. Maksudnya macam okey lah. Salah satunya program amal atau tarbiyah umum untuk semua ahli. Dia entahlah kenapa saya nampak benda ni sebagai objektif juga Pasti. Dia macam kita rasa macam objektif ke ataupun sebenarnya dia adalah skop kerja macam tu. Macam dalam sini skop kerja ada sebut pasal rekod dan kemaskini database apa semua. Tu kat mana Noah? Dekat page nampak 11. Kat page 11 yang nak tengok ni. Dia macam kita boleh ambil yang 3 tu, kita jadikan dia, kita ubahlah sikit ayat. Yang tepi ke macam tu mengemaskini nama-nama? Tak, yang kiri sekali pun ya juga. Maksudnya first sekali Ana nak kemaskan pasal RA. Bukan Ana, maksudnya kita perlu kemaskan pasal RA. Lepas tu pasal ahli tarbiyah tu sendirilah. Contohnya macam apa ni? Kemaskan RA tu macam mana? Okay, kita ni baru ni apa yang Ana nampak lah kan. Maksudnya sebelum ni Ana tak nampak ada flow macam mana kita nak dapat RA tu. Okay, maksudnya kita adakan program, lepas tu apa, bila kita dapat nama-nama tu kita tak tahu kita nak buat apa dengan diorang. Kita tahu pun macam mana nak sortkan diorang semua tu. Faham. So sekarang ni kita macam dah nampak lah sikit macam hari tu yang ada bentang, kita macam cuba untuk betul-betulkan sort lah macam yang dah 3 kali datang tu ataupun lebih, kita tarik dia macam tu lah. Macam ni. Itu salah satunya lah. Ada lagi satu pasal JKRA kan. Dia macam kemaskan balik lah RA tu. Faham.
So maksudnya bayangannya objektif akan bagi kepada 3 lah RA, ahli tarbiyah dengan program. program. Okay, program tu apa yang Ana terfikir adalah satunya program kita lah. Program kita nak buat satu program yang kesinambungan daripada yang lepas kan. Imam Pit Stop sebelum ni pasal ini sejarah kita dan apa yang lagi tak ingat. So kita macam boleh ambil modul daripada ada dapat tak modul RA tu daripada Ikram Pusat? Ada? Ana ada dapat sekejap Ana send dengan group tak tahulah sama ke tak. Yang 3 tu. Sekejap dia Ana send. Yang tu maksudnya macam kita boleh, bila kita nak buat program tu, kita boleh ambil lah idea daripada situ juga. Maksudnya topik-topik daripada situ. Itu satu. Dan yang kedua adalah pasal kita nak memastikan setiap JK lain buat benda yang sama. Maksudnya macam diorang kena ada Islam jugalah dalam program diorang. Kita nak pastikan benda tu. Tapi nak pastikan tu tak tahu macam mana. Okay, sebenarnya dah ada lah cara nak pastikan ni kalau belah awak lah. Apa yang kita orang terfikir. Dia just macam secara macam dasar je lah kot. Kita orang akan, ni baru cadangan tau, buat group. Dalam tu ada tanzim dan ada ketua tajmid ahwat. Dia yang akan ingatkan. Macam setiap kali diorang nak buat program, mesti kena ada nilai Islam tu. Tu yang kedua lah. Nampak ke? Nampak. Cumanya macam mana macam mana nak tahu dia dah tercapai ke tak? Sama ada kita nak ukur dari segi ada ramainya RA ataupun dah ada satu sistem yang baik tu. Kalau ada ramainya RA, kita boleh masuk dalam kita punya point yang satu lah pasal RA. Kita nak kemaskini RA. Mungkin kita boleh letak percentage kita nak berapa RA. Dan berapa join usrah. Berapa ahli. Kalau yang bab program tadi tu, yang tu orang tak tahu macam mana. Sekejap, masalah yang RA tadi tu kan kita nak kemaskini kan. Maksudnya kalau contohnya KPI dia. KPI dia ada, sama ada kita dah ada satu sistem yang okey ataupun ada ramai RA. Oh, sistem yang okey dulu Ana rasa. Tapi dia Ana rasa macam ni tau. Bila kita dah ada sistem yang okey dalam tenure ni, insya-Allah dia macam terus je lah dapat ramai RA, tak ke? Depends lah. Depends juga lah. Takut nanti macam kita buat sistem tu untuk yang ahli yang sedia ada, tapi RA kita tak tambah-tambah. Betul tak? Tapi betul lah, kita target untuk dapatkan sistem yang okey dulu. Yang okey tu pun kita kena tahu tak, maksudnya macam mana. Macam mana kita nak, macam mana kita nak rasa okey. Kita nak tahu dia tu dah okey dan sistem tu dah baik. Maksudnya dah tercapai objektif tu. Kalau nak tahu okey ke tak, adanya RA lah. Tiba. Kan? Betul lah. Kalau sistem tu tak okey, tak ada lah RA. Betul lah. Betul. Mana kita ada cukup, kita ada takungan RA yang baik lah, seimbang. And then takungan tu pun ada halaqah dia contoh tu dan ada diuruskan dengan baik. Tapi itulah berapa ramai RA yang okey. Maksudnya berapa ramai RA yang kita kena ada supaya sistem tu okey. Bukan maksudnya berapa ramai RA yang kita perlu dapat untuk tunjukkan sistem tu okey. Sebab selalunya memang kita program-program harmoni pun ramai je RA kan. 100 lebih kan. Faham? Tapi kan, boleh ke kalau I nak kata sepatutnya kita sebenarnya fokus untuk RA 2, 3, 4 je. Contohnya, contohlah. Satu tu dia macam terlalu umum untuk kita fokus. Terlalu besar. Tiba. Tapi okay, tak. Okay. Macam ni. So, Ana faham maksudnya macam 2, 3, 4 tu Ana rasa kebarangkalian untuk dia masuk surah tu lagi tinggi lah daripada 1 kan. Maksudnya yang kita boleh dapat yalah lagi ramai kan.
Sebab kalau yang satu tu susah sikit kita nak uruskan dia terlalu ramai ke, and then kita tak tahu dia betul-betul minat ke apa kan. Entah. Ya, kenapa macam pening sikit? Bila kata fokus tu maksudnya macam mana? Maksudnya dia takwin lah, dia bukan tajwid lah. Kita tak payah kisah pun orang yang datang program kita sekali tu. Kita just macam okay lah, yang kita fokus bila orang dah datang 3 kali ataupun yang dah jadi JK kan. Maksudnya dia dah jadi RA 3 dan 4. So kita fokus kat diorang untuk diorang lengkapkan keempat-empat tu. So bila so kita boleh letak lah mungkin dalam berapa orang untuk cukup lengkap 4 tu. Okay ke? Faham ke? Tak ada pun tak tahu nak cakap apa. Sekejap. Ana okey je. Maksudnya untuk pecahkan objektif ni jadi 3. Cuma itulah itulah kena detail out lah. Maksudnya apa maksud kemas kini, sebab indikasi dia akan berbeza kan. Macam masalah ataupun kekurangannya sebenarnya kita tak ada sistem tu. Maksudnya sistem tu kita tak ada, macam kalau kita kata nak data apa semua kita tak ada yang lengkap. Macam tu lah maksudnya sistem ni. Ke sistem tu maksudnya kita ada orang tapi kita tak ada usrah macam tu. Macam mana? Dua-dua. Salah satu yang nampaknya yang utamanya adalah flow dia. Macam setuju pengurusan data dia apa semua kan. Betul. Ana setuju. Betul lah. So macam mungkin kalau nak kata indikasi ataupun KPI dia adalah kita dah ada satu, kita ada sistem yang sihat lah. Maksudnya kita ada data tu, kita data tu lengkap, and then kita ada takungan RA yang mana takungan ni bukan sekadar ditakung je, tapi kita dah ada halaqah dia, maknanya kita dah uruskan dengan baik. So kita dah ada flow, maknanya contoh kita dapat RA, apa yang kita boleh buat. Maknanya kalau orang selepas ni pun, tenure lepas ni pun apa, tengok pun boleh follow benda ni pun dah kira baik lah, berkesan lah dia, maksudnya jadi lah. Betul. Senang nak urus. So kata kunci dia pengurusan je lah. Tapi dia bukanlah pengurusan tarbiyah setiap JK kan, dia pengurusan tarbiyah JKPA lah. Ke ada rasa dia macam semua, maksudnya dia bukanlah macam kita nak macam ni, dia more tu macam tadi lah apa Noah kata, macam technical thing lah, technicality lah. Faham. Pengurusan tu. I rasa dia macam berkait juga dengan JK lain. Tapi memang kalau tak berkait, maksudnya memang kita yang kena uruskan pun pasal JK lain tu juga kan. Okay, so adakah kalau kita cakap kita betulkan sistem tarbiyah, sistem pengurusan tarbiyah kan, adakah isu-isu lain pun dah kira settle juga? Isu tarbiyah tu macam mana? Contohnya isu tak ada merombi, isu tak naik-naik. Faham ke? Tak, sebab anda saja tanya soalan ni sebab kalau main issue dia adalah pengurusan tarbiyah je kan. So then tu je lah objektif untuk tenure ni, faham ke? Tak,
Ana rasa yang tu boleh masuk kepada objektif yang kedua. Ahli kedua, ahli tarbiyah. Ahli tarbiyah, bawa ahli tarbiyah. Hmm. Sebab macam tu memang kita kena tengok juga kot. Saya rasa betul lah, macam maksudnya objektif kedua, kita kena cater isu yang tarbiyah macam ni lah. Maksudnya kenapa ramai yang tak nak jadi tak nak bawa usrah. Adakah sebab kita tak ada modul yang betul-betul boleh membantu dia orang nak start usrah from zero, macam mana? Betul, faham, setuju. So dalam bila kita tu, fokus kita adalah kita punya objektif adalah pastikan macam isu tarbiyah ni selesai lah. And then kita punya tugasnya adalah macam contoh tadi buat modul ke, contoh ada sediakan satu modul yang lengkap ke. Faham, setuju, betul. Okey ke? Betul ke ni apa Noah maksudnya? Betul. Maksudnya dia macam kita kena tukar sikit lah kedudukan dia. Objektif yang pertama adalah ahli tarbiyah dulu. Lepas baru kita cakap pasal RA. Betul tak? Ya, dalam pengurusan tarbiyah tadi tu tak termasuk RA ke? Pengurusan tarbiyah. Ya, tadi yang tu cerita pasal data flow semua tu tak termasuk. Kalau boleh nak asingkan supaya okey ke? Ya, kalau bila ada objektif khusus untuk RA ni dia punya aspirasi dia apa? Maksudnya supaya bilangan RA itu bertambah ke ataupun macam mana? Satu bilangan dia tambah, satu lagi kitaran RA tu lebih sihat lah. Tak adalah sekadar sangkut kat RA je ke ataupun tak naik-naik ataupun tak ada buat apa-apa dengan RA tu. Betul. Dan RA tu sedia untuk berkhidmat pula. Sebab kita tak nak macam nanti muka sama je yang jadi JK jadi apa-apa kan. Tu Ana setuju. Dan Ana lupa nak tanya ada tu yang international friend tu. International student tu. Suruh pilih apa? Suruh dia bawa usrah Bangladesh. Ana terkejut betul lah. Dia dapat dari mana? Yang Ana rasa daripada ni lah kot. Ana lupa nak tanya daripada mana. Tapi Ana rasa mungkin daripada pavilion kot ataupun sebab kalau ikut nombor metrik kan baru kan 2-0 kan. Menarik. 2-0 baik sana. Dia first year kan? Menarik. First year. Dia tak ada nombor metrik tapi first year. Lepas tu sebab kita punya form bahasa Melayu kan. Dia tanya, aku cakap lah. Betul juga. Tapi ni lah tak apa, nak cakap dalam Google Chrome ada translate tu. Maknanya tekan je button tu untuk translate semua sekali, auto. Dah bagi lah link tu. Dah bagi lah. Ana harap dia faham sebab dia tak tanya apa-apa. Nanti Ana ingat nak follow up balik kot. Sebab Ana rasa sebab dia tanya dia nak join, mungkin dia berminat kan. Kalau Ana boleh tarik dia masuk dalam JKPA ke apa benda kan. Ataupun mana-mana lah kan. JKPA kita perlukan orang yang bukan macam ni. Bukan tiba lah. Yang maknanya yang memang faham dah. Kan? Faham. Tapi kat ICT ni mana tahu dia tahu buat ni data apa semua. Ni kalau tiba-tiba ikhwah Bangladesh ni okey juga. Tapi kena background check dulu. Sejarah kalau macam Bangladesh rasa jarang sikit. Kalau macam Indonesia, Brunei kita okey lah sikit. Bangladesh juga. Itulah. Tak apalah. So tadi rasa yang satu dengan dua kiranya objektif kita tu, satu tu kita start ahli tarbiyah lah. Satu ahli tarbiyah, dua yang RA tu. Ayatnya macam mana? Ayatnya macam mana? Ideanya kita ada, ayatnya. Ana rasa macam baik dah ni kiranya tiga-tiga ni Ana setuju je. Sekarang kita tinggal kita ayat je. Adakah dia akan kembali balik macam misi yang kita tadi tu? Misi tu.
Uh, Untuk ahli tarbiyah ni fokusnya adalah apa? Sebab yang sebelumnya letak ukhuwah, fikrah, bi'ah dan kemurabian. So saya rasa macam susah untuk fokus 4 benda tu sekali. Macam tu. Rasa isu kita kalau cak ahli tarbiyah, isu kita adalah kemurabian lah. Maksudnya tak naik jadi murabi, macam jadi biasa je. Kan? Betul. Betul tu satu isu jugalah. Kenapa tak naik murabi? Isu fikrah lah kan? Tiba yang mana tiba-tiba kena semua sekali lah. Jadi sama. Betul juga. Jadi satu lah, kalau kita nak betul-betul data yang konkret dan jelas, tanpa kita hanya buat persepsi je kenapa orang tak nak jadi, kita kena buat macam survey kot, tanya semua ni lah ahli-ahli yang 02 kan ataupun 1, kenapa tak ni, kenapa tak naik ataupun kenapa tak nak buat usrah, pandangan sebab apa. Betul. Kalau nak kata isu murabi lah. Tapi itulah, kalau kita dapat kata isu murabi pun ada ke usrahnya, macam tu lah. Nak usrah tu boleh je buka. Cuma Okay. Apa yang anda terfikir KPI dia? Yang pertamanya 90% tanzim bawa usrah. Yang kedua 50% ahli tarbiyah. 50% ahli tarbiyah 0102 bawa usrah ataupun terlibat dalam gerak kerja. At least 1. Menarik. Terlibat dalam gerak kerja tu maksudnya macam mana? Maksudnya jadi komiti lah. Komiti ke ahli JK ke. JK ke. So nanti tak adalah RA4 Tak adalah RA4. Sekejap, kalau, ni ahli tarbiyah tau. Ahli tarbiyah memang betul. Maksudnya kalau ahli tarbiyah dah jadi komiti dengan JK. Oh, okay. At least 1. Oh, faham. Boleh je, tak masalah. So macam ada je kan orang yang dah 02 tapi dia tak nak bergerak pun. Bila nanti cakap jadi ahli JK tu harmoni lah Harmoni lah. Dia macam bantu kita punya gerak kerja lah. Tak kisah JK mana pun. Faham. Cuma itulah kalau kita nak tahu tu, tak tahu macam mana. Macam mana kita nak uruskan data tu lah. Okay, yang pertamanya kita kena uruskan data dulu pasal ahli tarbiyah ni. Lepas tu barulah kita boleh fikir diorang ni nak kenapa diorang tak nak buat usrah. Diorang ni nak bergerak ke tak. Betul tak? Okay, sebab sini tau. Pasal data tu Ana kan bila PP nak keluarkan yang macam satu Google Form yang penuh dengan soalan tu. Yang nama, course, maksudnya dia minta benda-benda, semua benda tu lah. Nama, course, alamat tak. SAM, expected graduate, lepas tu apa lagi? Macam tu lah, benda-benda macam tu. Sekejap, ni memang ada ke sebelum ni? Ana tak perasan tak? Macam kalau waktu Ana masuk dulu ada. Sebelum ni tu maksudnya bila? Waktu Ana masuk ada. Tak pasti itu dari PP ataupun daripada JKPA? Oh ya ke? Okay, kalau tak ada dari macam dari JKPA untuk data tu lah. Oh ya. Kalau tak ada dari PP nak buat? Okay, sebelum ni sebenarnya dah pernah ada konsep lah nak buat juga kan. Tapi sebab macam masalahnya adalah orang macam tak rajin nak isi kan. Tapi kali ni Ana macam nak juga semua orang isi. Bukan Ana. Kita perlu juga semua orang isi. Dan caranya adalah yang Ana terfikir, kita pass kat usrah tau. Usrah terus. Itu yang kita nak lah. Dan Ana bercadang juga untuk buat, bukan bercadang, memang dah ada pun.
grup wakil usrah. So kita orang memang dah ada satu grup wakil usrah mengumpulkan 01 dan 02 untuk pasal benda-benda macam tu. Wakil usrah ni bukan nakib-nakibah lah. Bukan. Dia student juga. Ketua usrah. Basically macam tu lah. So memang macam, kalau boleh memang nak suruh jugalah isi. Kalau tidak sampai bila kita punya database ahli memang akan bercelaru lah. Betul tak? Betul. Betul. Dulu pun memang buat baik usrah pun dan okey lah. Cuma masa dia agak lama sikit lah. Tapi memang kena push lah. Baik usrah better lah. Okay. Itu tindakan lah kan? Itu masuk bawah tindakan. Ni kau objektif yang mana? Objektif Dia dari bawah, tarbiyah. dari belakang kita bincang. Boleh je. Sorry lah, ada macam lompat-lompat. Tak apa. Nanti dia akan sampai satu conclusion je. Sambung je Noha. Sekejap, maksudnya memang bukan bawah PP ke? Sebab dekat dalam borang tu dia siap ada nak jadi ahli harmoni ke tak. Dapat form tu dari usrah ke dari form tu dapat daripada grup harmoni. Waktu tu baru je masuk. Oh ya. So Ana tak perasan ada benda tu. Sebab tak perasan. Sebab basically macam patutnya korang kumpul data ahli harmoni jugalah kan. So Ana macam plan macam nak selit sekali lah. Ana nak minta data untuk ahli tarbiyah. Tambah soalan sikit lah untuk ahli tarbiyah. Data untuk ahli harmoni maksudnya adalah setiap tahun macam tu ke? Sebab seingat Ana lah, Ana tahu Fan Ana pernah isi banyak kali data ke? Seingat Ana data yang pernah isi data tu je lah, pendaftaran tu je lah. Ada rasa sekali. Maksudnya tak adalah kita kena update data, maksudnya ahli kena isi banyak kali. Tapi Ana rasa macam kita boleh start untuk buat benda macam tu lah. So Ana rasa betul perlu untuk update selalu. Boleh, cuma bila nak cater semua ahli dia jadi banyak lah orang. Banyak ni. Banyak data dan macam makan masa lagi lama. Betul. Sebab apa tahu Ana terfikir kita naklah ahli harmoni tu join usrah juga. So macam bila kita ambil data diorang, kalau diorang kata diorang tak ada usrah, so kita boleh approach. Tapi itulah anak-anak susah lah gitu. Dia macam kita buat survey untuk data ahli tarbiyah sahaja pun okey. Sebab yang intake baru ni dah start buat macam tu kan? Maksudnya dah start tanya soalan pasal tarbiyah kan? Tanya usrah kan? Sekejap. Ni bila ni? Form pendaftaran ahli yang baru. Yang new intake ni lah. Dah ada. Okey, Ana tak tengok sebenarnya. Oh, ya ke? Ana tanya sebab Ana pun tak tengok juga. Ada ke? Okay. Sebab hari tu ada request kan dekat SEO? Ada, tapi macam Ana macam tak ada apa-apa follow up pun. So Ana macam tak tahu lah. Ana request je, Ana tak ada. Tak apa, nanti Ana tanya SEO. Kalau tak ada boleh je tambah. Tak apa, Ana tanya sendiri nanti. Boleh. Cuma Ana rasa kalau untuk dapatkan data ahli semua sekali harmoni payah. Quite impossible lah. Sebab kita tak tahu nak kejar through channel apa, faham kan? Kalau ahli tarbiyah kita ada usrah kan, so kita boleh kejar dari situ. Kalau ahli harmoni ni dia bertebaran kan. Faham. Tapi sayangnya. Betul. Sayangnya tak digunakan. Sentak juga lah, tapi betul lah. Okay, maksudnya so kita tak payah fikir dulu tentang ahli harmoni. Kita fokus pada ahli tarbiyah dulu. Untuk data tu kan boleh fokus tarbiyah.
Betul. Sekarang ni data ahli tarbiyah tak update, maksudnya Tak siapa yang dah grad, siapa yang belum grad kan? Ke ada benda-benda lain juga? betul. Dan orang yang baru masuk Usra, ada yang macam baru je kan, baru naik. Itulah. Oh, okay, nak tanya. Setiap ahli tarbiyah perlu ke jadi ahli harmoni? Maksudnya dia macam boleh je lah kan dia tak nak jadi. Bukan boleh, maksudnya boleh ke kalau diorang tak nak jadi sebab diorang kira alasannya tak nak bayar RM10? Walaupun siapa-siapa boleh top up kan RM10 tu. Ni persoalan lah. Dia macam kalau yang dah join Usra, kita wajibkan dia jadi ahli ikram kan, 0102 kan. Tapi kalau yang memang dah join Usra, dia tak jadi ahli harmoni, dia perlu tak jadi ahli harmoni? Sebab Ana sendiri kan, Ana tak nampak manfaat. Okay lah, manfaat kan istilah dia macam cair sangat. Okay lah. Betul. Macam apa, kegunaan lah jadi ahli harmoni tu selain mengundi. Macam tu lah. So mengundi je kita boleh guna. So macam tak perlu pun jadi ahli harmoni kan. Itu soalan lah. Benda ni macam pernah bincang. Seingat Ana macam tak wajib kan? Tahu lah, Falah ingat ke? Maksudnya ahli tarbiyah boleh je tak jadi ahli harmoni pun. Okay. So boleh jawab tak soalan Ana yang kenapa kita sebenarnya kena jadi ahli harmoni? Menarik. Pertamanya tak ada jawapan. apa pilihan yang Ana ada. Itu je lah. Bukanlah. Ana rasa lah kalau pada Ana macam kalau kita boleh kata satu usrah ni dia macam more tu, kalau kita boleh kata spiritual dia lah dalamannya. Macam kalau kita dalam harmoni ni untuk kita ruang untuk kita beraktivism dan aplikasi lah. Macam contoh kita dalam usrah kita belajar sirah ke sebagainya, kita belajar Nabi ni sikapnya macam ni. Tapi macam mana kita nak buat benda tu? Kita mungkin boleh buat sebagai manusia biasa, orang biasa je lah. Tapi kalau kita ada ruang yang kita boleh pergi lebih jauh, apa salahnya kita gunakan harmoni IUM macam tu lah. Setuju, tapi sebenarnya boleh je jadi komiti tanpa jadi ahli. Kalau macam tu kita tetapkan lah kalau nak ni. Tak payah tetapkan. Tak macam program nak masuk ahli harmoni free, yang lain bayar. Tak ada. Maknanya macam mungkin kita tak ada something yang apa kelebihan jadi ahli harmoni. Macam tu lah. Concern soalan tu sebab tak ada kelebihan je lah. Ya, Ana tanya sebab tu je lah. Rasa macam okey juga kalau nak jadi AJK ataupun jadi ni kena jadi ahli harmoni. Sebabnya dulu Ana pernah try nak join Perkim punya apa benda, tak ingat yang tu kan. Ana apply untuk jadi AJK lah, tapi Ana tak diterima, tak diterima lah interview tu. Walaupun lepas tu ada dia orang cakap macam okey je brother ni, cuma dia bukan ahli, so kita tak boleh ambil dia, kita utamakan yang ahli, macam tu lah. Tapi itu susah lah. Tapi tu dia susah jugalah untuk kita sebenarnya sebab maksudnya kita kan ada sistem RA yang kita nak dia orang bekerja. So tapi yang tu bukan bidang kita sebenarnya nak kerja. So just tanya je. Menarik juga soalan tu. Nak kena bincang ke soalan tu? Tak payah. Tak ada jawapan pun kan? Jawapan depends lah orang tu tengok kelebihan tu macam mana. Star point ke? Kita mana ada star point? Tak ada. Mana ada pergi Usrah dapat star point? Usrah memang tak dapat star point lah. Kalau macam yang apa, jadi apa ni, apa nama ni, Tanzim ke apa ke, JK ke, tak ada ke? Ada kot lah. So rasa kalau jalan Tanzim ada kot, sebab memang nama nanti akan hantar ke stat apa semua kan. So dia tahu. Tapi jangan kata anak tak suka harmoni. Anak just tanya je. Tak ada. Cuba. Tak ada masalah.
Kita faham je. Okay, sekarang kita nak buat ayat kan? Ayat untuk Sekejap, sekarang kat mana? ahli tarbiyah. Oh, masa dia terbiar. Objektif nombor dia- 1 tu kira ahli tarbiyah. Ayat ni macam mana kita nak kata? Ayatnya. So fokus kita adalah macam contoh tadi kita kata kita nak fokus kita ambil satu je lah contoh tenure ni. Contohnya kemurabian je lah. Sebab kita tahu kalau kita dapat fokus kemurabian maknanya kita ada modul, kita ada latihan ke untuk nak jadikan murabi ni. So nanti dia akan create fikrah dan bi'ah tu secara tersendiri. Macam tu lah. So fokusnya kemurabian dulu lah. Sebab kalau tak ada murabi, siapa yang nak sebarkan bi'ah dan fikrah, nak wujudkan bi'ah tu dan nak menimbulkan fikrah. Macam tu lah. Tapi kalau ahli tarbiyah yang tak nak jadi murabi, biar je lah kan. Penat lah nak kena layan semua. Yang itulah, yang mana yang memang gitu, yang boleh lah kan, yang memang nak gitu lah. Betul, menarik. Saya rasa satu concern dia macam satunya ialah selain daripada ada modul, mungkin dia rasa nanti tanggungjawabnya bertambah, kelas lagi apa semua, macam tu je lah. Betul. Walaupun kita rasa kalau kita dah ada modul tu, kita dah sediakan ni meringankan, tapi tak tahu mungkin orang lain rasa berat macam tu. Kita bagi, kalau boleh kita nak dia buat kerja dengan rela lah, janganlah terpaksa. Betul. Tapi benda ni kita dah usaha berapa lama? Bertahun-tahun. Taklah bertahun-tahun. Bersam-sam. Maksudnya masalah ni adalah masalah yang sentiasa ada lah. Dia tak rasa root cause dia isu murabi tu kot. Tak tahu root cause dia isu ukhuwah tiba. Nanti fikir je lah. Susah juga Susah kalau nak fikir ayat secara ni, rasa macam susah agak. Dia punya rough idea ada kan. Macam mana tak macam kalau kita bahagilah ada 3 ni, kita ada idenya dah ada. Macam contoh Nuha fikir nombor 1, Ana fikir nombor 2 ke. Nombor 3 tu Ana rasa okey kot sebab dia macam program je. Misalnya kita kata ayat nombor 3, kita fikir nombor 3 yang senang dulu, program. Ni kat mana? Dekat screen ni ke? Tak ada. Tak ada. Yang kosong. So nombor 3 kalau tadi kata pasal program tu, maksudnya kita nak meneruskan ataupun yang tak rasa macam mana? Mempergiat. Program ni termasuk objektif ke? Ke dia macam mana? Contohnya menjaga kelestarian ahli tarbiyah. Lepas tu contohnya kemurabian kan. So apa bendanya ada daurah kan contohnya. So tu program kan. Macam tu maksudnya. Adakah kita nak program tu jadi satu objektif khusus, contohnya kita nak nak teruskan program-program sebelum ni contohnya kan. Dan program tu serve untuk apa? Macam tu lah. Faham ke maksudnya? Faham.
Adakah macam sekadar kita nak macam sekadar ada program ke, at least kita ada program ke, ataupun dia macam Betul-betul. Maksudnya ada objektif program tu dan buatlah program banyak-banyak dan tercapailah objektif tu kan, senang je lah. Tapi dan untuk apa macam tu lah. Ish, kenapa kritikal sangat Saya rasa faham je contoh macam kalau kita kata fokus program tu macam tadi kita dah fokus ke murabian. Mungkin yang bila program ni kita fokus kepada apa? Apa lagi dia? BR ke ataupun dia punya fikrah ke macam tu lah. So kita akan sentuh kat situ. Dan masa tu maksudnya objektifnya bukan objektif program lah, objektifnya objektif fikrah dan BR lah kan. So cara untuk melaksanakannya, maknanya objektif kita tu, lepas tu cara pelaksanaan dia adalah program. Mungkin kita boleh kata macam contoh macam ni, susah kan? Jangan susah. Ataupun kita start dari awal lah. Maksudnya kalau hantar file lah apa yang hantar terbayang. Maksudnya apa yang hantar nak dari segi tarbiyah tenure ni lah. At least lah. Apa yang Ana nak maksudnya tarbiyah. Kalau Ana nak kosong-kosong jadi ramai. Maksudnya adalah proses takwin tu kan, RA 34 jadi jadi kosong-kosong kan. So maksudnya penambahan dari segi jumlah ahli tarbiyah lah. Lepas tu kemudian apa yang nak adalah, dan ni apa yang nak bukan seorang buat, ni apa yang nak adanya satu pool yang sistematik lah untuk RA. Faham ke maksudnya? Maksudnya kalau kita tengok database tu dan kita tahu siapa yang kita nak ajak pergi daurah, siapa yang kita nak ajak pergi program apa-apa, ataupun siapa yang kita nak ajak jadi komiti contohnya lah kan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga lah pengurusan tu lah. Maksudnya dari mana kita nak dapat supply murabi. Lepas tu kalau ada isu tarbiyah, kita ada satu database ke yang boleh kita rujuk. Ataupun kalau ada ahli tarbiyah ada masalah kan, contoh tak nak bawa usrah, kita tahu kenapa macam tu lah. Itu kan nak terbayang lah. Kalau hantar lebih kurang macam entah kira. Maksudnya satunya anak macam sebab anak tengok macam ni. Ana mengharapkan macam yang satu, entah harapkan yang daripada RA 34 naik jadi 00 kan. Ana macam harapkan yang ada 01, 02 ni boleh bawa orang lain. Maksudnya boleh bawa usrah, boleh bawa halaqah RA kan. Sebab Ana rasa macam lama juga. Maksudnya jelah kalau itu kan Ana dan kawan-kawan usrah mate dah tahun ketiga, macam masuk tahun 3. Ana lah tahun 3, orang lain dah tahun 4 Ana rasa dalam usrah mate Ana ni. Dan masih tak bawa usrah. So maksudnya tak ada perkembangan lah. Maksudnya akan stay macam tu je ke masa usrah daripada tahun 1 sampai tahun 4. Itu je lah. So kalau cerita kebaikan usrah pun hanyalah kebaikan untuk apa yang dia dapat. Tapi tak ada kebaikan apa yang dia boleh beri kepada orang lain. Macam tu lah. Faham. So itu Ana punya pandangan. Sebab Ana pun rasa Ana pun masih belum bawa usrah, tapi Ana ada cerita-cerita lah untuk bawa juga. Macam tu lah. Kan okey lah, kira okey lah kan ada cerita-cerita. So yang kedua
sama kan Ana fikir pasal yang tadi macam pengurusan, sebab macam bila Ana first masuk jadi JKPA, Ana tak ada pengalaman dalam JKPA sebagainya untuk menguruskan sumber manusia ni. So Ana rasa kena ada sistem yang baik dan kemas lah, supaya mudah untuk kita rujuk, mudah untuk kita buat, kita nak check untuk KPI something pun mudah, kita nak approach siapa pun mudah, kita tahu golongan mana yang kita nak approach, kita ada takungan yang kita tahulah kita nak buat apa macam tu. Lagi Ni cakap pasal ahli tarbiyah ke? Maksudnya kita nak tahu siapa tu, maksudnya kita nak tahulah yang okay, budak ni dia 01, lepas tu kita nak approach dia bawa usrah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya kita ada sistem yang kita tahu orang dia ni sekarang dekat mana, maknanya apa dia kategori apa kan, yang kita boleh yalah, kita nak membangunkan ahli, kita kena tahulah yang ahli tu dia dekat mana, yang macam mana kita boleh salurkan dan kita boleh. Tapi dia perlukan kerja yang sangat, kita bukanlah macam teliti satu-satu kan. Macam kita ada takungan tu, dan kita tahu mungkin dia ada usrah dia. Satu ahli tarbiyah yang kita tahu ada ahli usrah dia. So kita boleh fokus pada murabi dia lah untuk bangunkan macam tu. So rasa tu kot. Noah ada. Rasa Noha yang 3 tadi kot yang cakap ke ada lain? Betul. Dia macam okay lah, betul. Yang pertama adalah sama juga macam semua orang. Kemaskan sistem. Lepas tu yang kedua nak fokus pada tanzim. Tanzim kena buat usrah. Saya ulang balik lah basically. Yang ketiga adalah ahli lah. Ahli 0102 tu. Tak kena lah, maksudnya berapa persen kita nak bawa usrah, nak dia bawa usrah ataupun bergerak tu. Jawab ke? Menarik. Jawab. Menarik. So Ana pula yang chair meeting. Tak, Ana tak apa. Ana bagi pandangan. So apa yang Ana nampak lah kan, kita ada satu konsensus yang semua orang nak sistem tu okay. Dan semua orang faham sistem tu apalah kan. Maksudnya sistem flow RA tu, sistem database tu kan. Itulah yang kita masukkan dalam sistem kan. Ana rasa sistem RA tu kita masuk point nombor 2. Ana rasa RA tu patut kita pecahkan sikit. Sebab ahli tarbiyah yang Ana nampak adalah orang yang dah ikut kita. Ke tak? Ya, bila cakap pasal sistem ni, pengurusan maksudnya bila kita letak flow tu, yang Ti cakap RA tu flow tu kan. Flow RA tu buat basically flow tu dia macam berkait lah dengan ahli tarbiyah, dan poin kedua dari RA tu dia berkait. Macam yang salah satu maksud yang Ana nak cakap pasal sistem yang baik tu adalah sebenarnya database lah. Betul yang Syafalah kata tu, yang kita boleh tahulah dia dah dekat mana tu, kita boleh tahu yang baru kita boleh approach dia. Okay. Dan kalau macam tu, sistem tu adalah database je lah kan? Jelas. Rasa macam sistem tu maksudnya adalah database satu, and then flow dia lah. Maksud flow tu adalah kita dah ada data tu, apa yang kita nak buat dengan benda tu selepasnya kan. Kita nak susun dia ke mana, masuk dalam halaqah ke, ataupun kita dia nak memang dah ada halaqah, naikkan jadi suruh dia jadi murabi ke, macam tu lah. Betul? Okay. Betul kan Muhammad macam tu? Betul. Okay. So kalau semua macam tu okay lah. Sistem tu maksudnya macam tu lah. Kita punya special sikit kot. Kita tulis keyword je. Esok baru kita. Rasa dapat pegang keyword. Betul. Buat ayat ni macam crucial sikit.
Tapi nak tanya untuk yang cakap pasal sistem tadi tu kan, bila kita dah tahu orang tu kat mana kan, so flow tu ada dah ke? Flow tu belum ada. So kat situ lah kan satu lagi. Selain database, flow tu lah kan. Tu ke? Flow tu maksudnya kita kena fikirkan lah kan? Ana rasa dia tak perlu macam mana? Dia benda tu natural, betul tak? Ana rasa lah. Maksudnya kalau kita tengok database tu kan, so kita tahu orang ni boleh susun dekat sini, susun dekat sini kan. Kita tak adalah satu flow yang semua orang kena ikut, faham ke? Dia akan berbeza ikut orang, faham ke? Contoh nak susun apa tu? Contohnya kan tadi daripada database tu kita dapat tahu orang ni boleh ke tak buat usrah ataupun dia kat mana sekarang kan. Kat mana sekarang tu maksudnya boleh naik ke tak, maksudnya betul ke Falah macam tu? Boleh naik ke tak, boleh bawa usrah ke tak. Macam tu, maksudnya dia ada komitmen lain ke tak kan. Benda tu tak perlu satu flow yang formal, betul kan? Macam maksud entah formal tu macam contoh step 1 adalah kita kenal pasti, step 2 kita hantar macam tu kan? Betul. Dia tak perlu macam tu kan? Ke perlu? Rasa perlu juga kot, maksudnya untuk satu kita jelas lah kita nak buat macam mana, and then satu lagi akan datang mudah lah. Kita tak macam sebab nanti kalau natural benda tu dalam kepala kita je tapi tak ada dalam bertulis, tak ada yang kita boleh rujuk, yang mungkin kita boleh present pada orang lain, maknanya nak terangkan perjalanannya macam ni, macam tu lah, nak buat pelaporan ke apa kan. Faham, betul. Setuju. So rasa kita still kena ada, maknanya susunan macam tu, maksudnya satunya kita ada dah ada data, and then dua kita kata kita akan semak dan tengok kita akan ni lah mungkin berkala lah, contoh 2 bulan sekali ke kita akan tengok, dan kalau contoh kita tahu dia ni usrah dah lama dah tapi masih lagi dalam usrah je, tak bawa usrah lagi, mungkin kita boleh kontak nakib dia apa semua. Maksudnya kedua tu update data lah kan? Update ni lah, maknanya kita nak tengok kan. Betul ke ni? Betul insyaAllah. Risau nanti lagi panjang kan, lagi bertambah. Macam nak kena buat macam mana kan. Lagi macam-macam ideanya nanti. Tu tak apa lah. Terasa takut kan. So objektif yang pertama dah siap lah kan? InsyaAllah. Boleh proceed. Boleh proceed yang kedua. It's okay kot ni. Tak apa, nanti kalau macam nanti ada ayat yang apa kan, tulis je lah, tambah je lah. Kalau tu pun nanti Ana ada terfikir ayatnya kan, nanti kita ubah-ubah lah semua. Mana okey. Okay, kita tak bincang ni lah. Pesta, objektif pesta. Kita baru bincang objektif tenure. Tak siap lagi ni tadi. Tapi basically macam tiga-tiga ni macam berkait dengan P1 kan lah kan? Objektif pesta P1 lah. So huraian KPI pesta. Cuma nak tengok yang pesta tu dia tak ada berkaitan dengan tarbiyah sangat kan, walaupun P1. Betul lah. Betul. Sebab dia terlalu umum lah maksudnya. Ya, betul. Sebab tu Ana macam pelik lah. Dia macam sebab kita JKPA, so dia macam nanti yang bahagian KPI tarbiyah, KPI objektif tarbiyah pun dia macam lebih kurang je. Sepatutnya sama, lebih kurang lah. Lebih kurang. Kau objektif tarbiyah tak ada. Korang nak tarbiyah siapa? Ya, Ana rasa objektif tarbiyah tu mungkin kita boleh letak target kita. Boleh. Target JKPA lah. 90% tanjung berapa semua tu. persen? Boleh. Tu. Setuju. Okay. Boleh. Boleh bincang. Ya, sekarang kat mana? Sekarang baru objektif 1 kan? Objektif 1 lagi tak habis. Dah habis kan? Next kan? Sekejap, kita nak bincang ni ke tak? Objektif tarbiyah maksudnya yang tadi tu. Nak maksudnya? Kita nak letak percentage dia. Sekejap
kita nak letak percentage tu based on apa Sedangkan sekarang macam contoh Tanzim ada berapa? 23 kan? 90% daripadanya berapa? Bukan. Maksudnya objektif tarbiyah tu dia nak capai macam ni. Sekejap, kita macam just tukar lah. Kita letak dia as KPI. Boleh ke? Boleh. Sebab dalam pesta pun tak ada KPI tarbiyah pun. Kan? Okey ke tu? Anda pun. Okay. Sekejap bagi nak tengok. Ana belum makan lagi lah sebenarnya. Tapi Ana dah order dah. Betul lah. Lepas tu dah macam pening-pening sikit. Macam lemas macam semua. Objektif JK. Main tulis je lah dulu kan. Nanti tak. Antum ada KPI pesta ke? Tak ada kan? Macam rasa macam tak ada yang khusus untuk tarbiyah punya side. Yes. Maksud apa? Ya nak main tulis je dulu tu. Dia akan ada part point 3 kot. Point 3 Point 3 kita adalah ni apa yang dah terpayang lah. Wait. Program. Ni dekat P ke SS ke? Kat mana ya? Okay, ni dekat C. C apa? C objective checking satu-satunya. Oh ni. Oh dia masukkan dalam ni 1, 2, 3 macam tu lah. Keywordnya. Sekejap, kat mana ni semua? Sekejap. Yang tadi yang pasal pesta tu kan, yang Muha cakap pasal program tu kan. Tu dekat P1 ke P2 ke SS Okay, ke? faham. Dekat SS. SS berapa? So maksudnya Ana tak tahu SS berapa. Tapi so yang kita boleh letak lah, kita nak anjurkan berapa minimum IPS macam tu. Ya. Tapi tak tahu apa yang fikir ini betul ke tak sebenarnya. Ya. Antum nak KPI tu based on SS mana maksudnya ataupun P mana? Sebab bila kita letak KPI je, dan KPI tu untuk apa? Macam tu lah. Faham ke? Tapi macam dalam ni macam kita tak ada yang khusus macam sebut pasal tarbiyah kan. Itu yang Inta sebut tadi kan. Betul. Dalam P dan juga SS. SS3 ada tapi dia bukanlah. Dia dakwah non-Muslim rasanya ni. So, ataupun mungkin memelihara kebajikan tu, maksudnya kebajikan tu dari segi kesihatan ke dan macam belajar ke dan juga kebajikan tarbiyah. Okay sebab kalau tengok dalam dia punya KPI dia kan yang kebajikan tu kan. Tak sebut tarbiyah. Dia sebut pasal kampus selamat. Dia itulah kebajikan lah. Rasa macam tarbiyah banyak tersirat lah, benda-benda tersirat. Tarbiyah di Palau. Itulah rasa pesta ni dia tak mesra tarbiyah. So KPI tu buang lah.
Sebab faham ke? Sebab betul nak set macam mana kan? Kecuali yang macam Noah cakap tu lah, yang 90% tu. Tu boleh je lah. Jadi Di objektif bawah ni tarbiyah. lah, P1. P1 je. Sekejap je. P1 apa ya? Pengurusan sumber Pengurusan manusia. sumber manusia. Pengurusan. Pengurusan sumber manusia pun tak ada sangat. Kan? Pengurusan sumber manusia mungkin kita kata yang ni lah kot, yang kita tadi sistem flow, maknanya kita uruskan dengan baik lah. Boleh. Kita interpret sendirilah yang part pengurusan. Cumanya KPI tu tak ada dalam pesta tu lah. Faham tak? Maksudnya dalam KPI draft pesta tu tak ada. Faham tak maksudnya? Maksudnya memang kita kena ikut SPG ke? Kita tak boleh buat sendiri Boleh. Cumanya yang nak cakap yang ada dekat pes draft ni, maksudnya kat dokumen pesta ni tak ada yang mesti tarbiyah lah, tu je. Boleh je buat sendiri. Cuma itulah. Boleh. Tak ada masalah. Cuma yang part yang SS dengan P tu pun tu je lah, kena fikir kat situ dan kita buat KPI sendiri lah kat situ. Faham ke? Itu dah pening dah. Faham, tapi kan basically dia macam okay, dia akan sama juga KPI dengan objektif tarbiyah. Betul. Tu lah nampak tu sama je. So Ana rasa kita sekalikan lah, merge. Sekalikan je. Merge. Okay. KPI ni masalahnya memang special sikit. Bawah satu. Siap. Okay. Dekat mana? Okay. Ya, bila letak yang 50% ahli tarbiyah 0102 buat usrah tu kan, atau terlibat yang gerak kerja tu, dia macam pelik pula. Sebab sebelum ni bukan 0102 je ke yang buat kerja tu, kan? Ke tak? Kerja apa? Kerja jadi komiti JK? Betul. Ya ke? Rasa ada je RE. Maksudnya kalau macam tu, ahli tarbiyah tu lah yang tak fully function kan. So kita nak functionkan dia orang-orang yang tak function tu lah. Oh, menarik. Boleh. Ya, 50% ni okey ke? Kan nampak macam sikit. Ke sepatutnya 100%? Kalau ikutkan. Betul lah. Rasa kalau ikutkan, macam kalau ikut maknanya macam makna nombor, makna kategori tu kan. Memang sepatutnya memang kena terlibat dah lah. 50% tu kalau jumlah yang ada sekarang berapa Jumlah yang ada sekarang ahli tarbiyah? Tak boleh nak jawab lah soalan tu. Sebab tak ada numbers yang tepat. Roughly nak kena buat form kurang 100 kan? Ya. Oh, ikut akhwat kurang 100. 0102 kan? Kurang 100, tak salah 80. 0102 kurang daripada 100. Sebenarnya anda tak ingat. Rasa ya kot, sebab itu dalam yang macam
macam dalam ni kan piramid dulu tu kan hari tu. Macam piramid tu tak update je lah. Taklah kurang 100. Lebih sikit lah. 100 kurang 100.5 lah. Itulah bila cakap 50% ahli tarbiyah bawah usrah atau terlibat dengan gerak kerja ni kan, mostly kan dah RA yang occupied kan, ataupun RA yang penuhi tempat-tempat ni kan. Ya ke? Okay, sambung. Tak, maksudnya Apa soalannya? macam mana? Tak tahu numbers 50% tu relevan ke tak. Cuma concern dia adalah bila banyak position dalam harmoni ni, contoh JK lain kan, JKKS ke JKMP ke, kan mostly yang gerakkan adalah RA34 kan. Then kat mana ruang ahli tarbiyah ni? Macam tu lah. Sebab tu dekat situ ada kata bawa usrah. So dia atau. So tak semestinya terlibat. Bawa usrah lah. Kalau dia tak terlibat sebagai JK, boleh bawa usrah. Betul. Kalau tambah satu lagi boleh ke? Sila. Apa dia tu? Disusun ke tempat-tempat strategik. Contohnya komposisian. Betul. Contohnya hantarlah. Contohnya MRC ke KBS ke. Ana ni sebenarnya rasa tak sengaja posisi. Sebab Ana fikir, bawa usrah tu bukan benda yang memang semua orang kena bawa kan. Tapi kalau nak cakap benda tu tak apa, Ana tarik balik lah. Cuma nak tambah yang tu lah, tempat yang strategik tu. Tempat strategik. Kalau Ana rasa betul juga, strategik tu pun okey juga. Sebab mungkin kita tahu, mungkin dia tak boleh nak bawa usrah sebab yalah mungkin dia memang tak boleh ke kan. Tapi dia ada bakat ataupun kebolehan lain yang kalau kita hantar dia ke sini, dia boleh macam usrah tapi bukanlah. Tapi dia still boleh sebarkan fikrah, VR dan sebagainya. Betul. Boleh juga. Betul juga. Macam ni? Ya, Nuha? Okey. Setuju. Cuma tak ada. Tu tak ada masalah kot. Sebenarnya Ana terfikir cara nak tahu siapa yang boleh ni. Yang tu tak ada masalah sebab kita boleh minta dalam usrah. Nak tahu apa? Macam mana kita nak tahu yang dia dah ni kita yang menyusun Betul. Betul lah. Taklah kita directly susun. Kita suggest lah. Okay. Faham. Macam kita nak kata kat sini 0102 tak apa, kalau yang macam memang tak boleh nak bawa usrah, tak apa, kita ada jalan lain, mungkin dia boleh kita boleh posisikan dia ke mana-mana kan. Betul. Masa ramai je khawat yang dah ke tahu lah. Nampak hantar je ni. Dalam SU banyak lah yang dah jadi subcom SU, ramai kan. Ramai. Tapi subcom tu taklah strategik pun kan. Sebab dia tak ada macam, kalau dari segi power mungkin tak adalah, tapi influence tu adalah sikit dalam komiti tu, dalam betul macam tu lah. Betul, setuju. Kalau jadi presiden SU ke menarik lah. Macam tu lah Ana bayangkan. Fakih ke kan, Fakih dah pergi KBS kan. Macam tu lah. Itu pun sebab posisian tu lah. Right. Tapi banyak je sebenarnya kita dah rancang kan dulu. Macam mana? Tak, I just teringat Kak Asilah dia tanya waktu AGM hari tu kan. Dia tanya macam mana ahli tarbiyah ni. Taklah. Betul. Betul.
Ana rasa kan selain tu kan kita boleh juga tambah KPI ahli tarbiyah. Tapi macam susah je. Ahli tarbiyah maksudnya contohnya ahli tarbiyah tu yang bagi daurah, ahli tarbiyah tu yang faham ke? Faham? Ya, kita boleh tambah kat sini. Ana terbayang daurah je lah, tak ada benda lain. Okay. Tapi relevan ke? Sebab isunya sekarang adalah isu yang paling asasnya adalah tak ada murabi kan. Sorry. Ana tarik balik. Tak payahlah fikir. Ya, sebenarnya macam masa dah lagi seminit tapi boleh ke sambung? Ana tak ada masalah. Falah? Boleh sikit. Esok ada apa? Esok pagi ada meeting dengan DSU, Disability Service Unit. Nak adik? Esok pagi nak ha? Tak ada. Macam mana? Tak ada, esok Ana ada ta'aruf week Sokasa. Oh. Itulah. Kita boleh, itulah mana yang kita boleh end. So, Ana nak pergi ambil makanan, kesian Ana dah order kan. Okay. Sampai 11 lah. Okay. Ke nak end? Ana nak macam sampai 11 kan. Ana minta 5 minit kot kejap. Ana nak ambil makanan kejap. Okay, sila. Macam TV nak tutup tak? Okay, kalau yang bab Rabtul Am tu, basically Ahawat dah nampak kan Floria? Ya. Sebab kita orang memang dah ramai murabi semua tu. So yang bab Rabtul Am ni dia bukan, objektifnya bukan nak tambah Rabtul Am lah. Objektifnya nak betulkan sistem. Ke? Ana tanya soalan. Betul ke macam tu? Kalau Ahawat nak tambah. Tapi Ana nampak kat Iwah kena betulkan dulu. Sebab Ahawat memang itulah, memang kita orang plan memang nak tambah lah. InsyaAllah dalam seminggu 2 ni akan open lah untuk HRC baru dalam perjalanan. Faham. So maksudnya kena letak objektif tu 2 lah kan, untuk address dua isu. Betul ke? Kan nak buat satunya Ihwa lah kan? Ihwa kemaskan sistem ke? Tak, basically macam boleh je nak ikut cara Ahwat kan, daripada program dan daripada JK kan, kita dah boleh dapat RA tu. Cuma benda tu tak test lagi. Tak test lagi dan kena cari nakib dulu. Betul. So objektif untuk Rabtul Am ni adalah menambah dan membaiki sistem je lah kan? Faham? Tu settle kot. Ahwat dan menambahlah juga. Tak, sebenarnya Ahwat pun kena kemaskan balik. Maksudnya kita orang pun tak ada lagi ada, tapi setelah kena kemaskan juga. Bila macam ni kan, maksudnya kalau objektif yang ni kan, KPI dia apa yang anda terbayang adalah contohnya
30% daripada RA 3 dan 4 naik 0-0 macam tu. Okay. So sebenarnya yang ni bukan dekat sini. Dekat sini. Okay, nak berapa? Nak berapa? Dia basically ada dua jenis lah kot kan. Kita nak RA 3 dan 4 naik 0-0. Okay, tak. Ada 3. Satu RA 3 dan 4 untuk lengkapkan dia jadi 1 dengan 2 kalau dia tak ada lagi 1 dengan 2. 2. Itu yang pertama. Yang kedua adalah RA 1 dan 2. Kita nak jadikan dia RA 3 dan 4 pula. Betul. Dan yang ketiga adalah bila dah 4-4 tu kita nak berapa orang yang naik 0-1. Betul. Okay. Ada tiga benda lah. RA 3. Okay. Tak tahu numbers yang tepat tu macam mana. Cuma faham. Perlu letak numbers ke? Tak. Cuma nak kira macam mana lah nanti. Ataupun letak je ayat yang kasar dulu. Nanti numbers tu bila dah dapat data yang lengkap dan kita boleh letak. Ya, kalau kita just letak numbers contohnya kan 30% ataupun berapa persen lah kan. RA naik ke 01. Dan dia akan merangkumi semua lah kan. Tiga benda tadi. Betul tak? Ke tak? Tak juga. Dia memang akan berhasil lah yang ketiga jugalah poin yang ketiga. Kita nak sebab kita memang kena fikir juga orang yang dah RA 3, 4 tu macam mana dia nak cukupkan. Faham ke? Faham. Tapi ya, dia kena cukup 4-4 ke? Itu yang nak faham. Tak ke? Baru Seingat Ana, apa yang kita prioritikan adalah RA 3, 4. Faham? Okay. Sebabnya macam mana? Susah sikit nak ukur RA 2 tu kan, betul kan? Okay. Sebenarnya pasal soalan Inta waktu retreat hari tu, dia tanya pasal kalau dia pergi program luar kan. Okay. Jawapan yang Ana boleh berilah kan, kita tak boleh ukur juga. Kita tak boleh ukur lah kalau dia pergi program luar. Contohnya macam Perkim ke ataupun program IRK ataupun pembina tak. Sebab satunya susah untuk kita track database lah. Yang kedua
Basically macam kalau boleh kita nak, sebab kita punya fikrah dia macam lain sikit kan. So macam kalau boleh kita memang nak terapkan nilai Islam tu dalam program-program kita lah. Yang mungkin dia macam lain daripada program lain. Faham? Betul. So nak menjawab kepada yang tu, kita tak boleh lah nak kira diorang ni kalau pergi program lain dikira juga RA2. So tak. Kalau diorang pergi ke program kita je, kita kira dia RA2. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah pun. Betul lah. Betul boleh. Cumanya program Islam yang kita provide cuma IPS je kan? Tapi ya betul. Dan kan kita nak terapkan dalam setiap JK juga. Maksudnya diorang kalau buat program, diorang kena juga ada Islam tu. Betul. So then macam tu susah kita nak. Betul kan? Dia akan jadi benda tu sangat subjektif lah kan. Kita tak boleh nak ukur by program lah. Kalau macam tu semua program yang dia pergi boleh je lah kira kan. Sebab semua program ada Islami punya side tu. Program betul. Macam yang program bawah kita lah kan? Betul. Itu apa yang Ana fikir. So contohnya dia jadi RA34, dia jadi JK untuk JK dia kan. Committee untuk JK dia. Then JK dia buat program. Dan dia akan automatik jadi RA2 lah kan. So then boleh je lah kalau kita cakap contohnya 30% daripada RA naik 01. Boleh. Tanpa perlu melengkapi. Bukanlah tanpa perlu melengkapi. Tak payah necessary untuk kita letak satu macam tu. Faham ke? Ana rasa perlu juga sebab nampak kemas. Boleh. Dia akan jadi kalau macam tu dia boleh memang je. secara tak langsung lah dia memang akan dapat RA2 tu, tapi macam tu lah kita nak data. Boleh. So nak 30% ke? Tak tu numbers yang tak tepat lah. Sebab tak tahu jumlah RA yang tepat berapa. Sebab nak kesenangan dekat KPI ni sebab nak ukur kan. So bila kalau kita nak contoh kita dah buat yang 3 tadi tu kan, kita susah nak ukur yang 4 lain tu, betul tak? Contohnya dia RA12 jadi RA34 complete RA12. Kita nak 100, bukan maksudnya kita nak semua RA complete benda tu kan. Faham ke? Faham. Dia bukan kita nak certain orang je, certain RA je. Faham? Itulah masalah. Basically benda yang tersebut tadi kita nak 100% lah kan? Sepatutnya kita naklah semua RA tu masuk usrah. Bukan. Ni yang 3-4 nak masuk 1-2. Nak lengkapkan 1-2. Betul. So kita nak dia 100%. Sekejap. Contoh kalau kita letak 70%, kenapa kita letak 70% kan? Sedangkan semua program kita ada site Islami tu. Faham masalah? Faham? Okey lah, macam ni lah. RA34 dia sebenarnya macam kita boleh lah possible untuk dapat 100%. Tapi kalau RA1 dan 2 mungkin tak. Kita boleh letak 70 sebab mungkin ada yang tak nak gerak pun. Betul. Walaupun dalam SOP RA Ahawat dia memang dah ada dah inisiatif untuk jadikan diorang tu bergerak setelah yang apa kita nak buat program tu. Betul. Setuju. Dan kita punya KPI sepatutnya akan jadi macam contoh 70% RA bergerak ataupun 70% RA bergerak dengan JK kan. Dan KPI kedua berapa persen RA dan usrah, macam tu lah kan.
Sekejap, apa yang last kali dia sebut tadi? Beberapa persen RA join Nusra. Masuk Betul. Hari tu sebenarnya ada bincang nak letak berapa, yang tak ingat. So 20 possible kot. Kalau boleh nak tak 10 je sebenarnya, tak ada. Okay, 20. Kita dapat sikit, 30 lah. Tak, tapi sebenarnya yang ni mungkin boleh ubah lah kot bila dah tahu data. Sekejap. Join Usrah 01. Okay. So kira settle lah kan objektif untuk RA tu. Ada lagi. Betul, settle insyaAllah. Lepas tu untuk ahli tarbiyah tu kan, dah ke tadi belum ke dah? Tapi boleh sambung. Kita nak apa maksudnya Yang 90% ni tak ke? yalah, maksudnya ni semua ni apa maksudnya, kenapa kita letak target ni kan? Kenapa kita letak KPI ni? Kalau daripada KPI ni apa yang nak nampak adalah dia punya objektif ayat pasal dia kita nak fully functionkan ahli tarbiyah kan. Sebab tu kita letak KPI macam ni kan. Betul. Macam tu lah. Maksudnya faham ke maksudnya? Objektif tu. Faham. Menggerakkan. Falah. Memanfaatkan. Boleh. Orang kat mana ni? Kat mana? Kembali pada satu balik dah. Manfaatkan. Ya. Kalau nampak kalau ayat dia manfaatkan ada 3 tempat lah kan. Kemurabian, murabi, harmoni dan tempat strategik kan. So kita fokus. Sebenarnya itu je lah tempat yang kita ada pun. Rasa yang idea macam apa, posisi strategik tu, idea dia cakap dengan Ana juga, macam kalau boleh dia nak adalah pelapis-pelapis harmoni yang masuk SU, masuk semua. Siapa? Itulah bila nak jumpa dia, kita nak present modul ni. Modul pendokohan. Present kat ID. Oh ni apa? SU, present kat SU ke? Taklah, nak tanya dia punya pendapat je lah.
Ya, memperkemaskan database dan memanfaatkan ahli tarbiyah tu satu benda yang sama ke? Tak. Kenapa tak letak objektif masing? Oh, okay. Anda tanya soalan, bukan. Sebab dia boleh je tak asing. Tak. Sebab macam ni. Sebab apa yang kita nak kemaskan database tu pasal ahli tarbiyah lah. Betul. Tapi Tapi I rasa better tak asing kot. bukan, manfaatkan ahli tarbiyah tu kita ada fokus yang berbeza kan, betul kan? Maksudnya. Tak, anda rasa macam tak sesuai je letak sama. Anda rasa? Betul. Pala rasa macam ni? Sorry, yang belah mana ni Ana? Itu benda lain. Okey. Tapi Ana bukan ambil KPA lagi. Faham. Tak, tapi I rasa benda yang Asingkan macam tu. Boleh. Ana rasa asingkan okey. So yang satu ni Lebih nampak kita macam nak cakap boleh difahami oleh semua yang membacanya. Mana ni? Part SS tu. Walaupun kita ada S ni. SS. Sebelah Mana tu dia? satu ni satu yang nampak tak 1 kosong ni. Oh. Tak. So okay, yang pertama adalah kita nak kemaskan database kan. So KPI-nya lah. KPI-nya kita nak orang sama-sama yang baca tu dia boleh faham. Apa yang maksudnya baca? Siapa je yang boleh baca? Tim RA. Dia macam ahli JKP lah. Apa maksud boleh faham? Dia bahasa Melayu kan. Dia maksudnya boleh faham tu macam mana? Tak tahulah sebab tak tahu kenapa Ana fikir macam orang lain kalau baca yang database sebelum ni dia tak faham. Sebab Ana rasa Tak faham function database tu ke? Maksudnya tak tahu kenapa kita tanya soalan macam ni. Boleh? Boleh. 100% ahli JKPA. Tak ada ahli JKPA. Siapa yang boleh akses lah. Siapa yang boleh akses? Dia macam KPA je ke boleh akses? Sepatutnya. Dan PP ya. Boleh? Buat yet. 100% ke? 1% ke? Dan makin ada. Boleh? 100% letak je lah ahli JKPA. Yang lain tak ada kepentingan pun nak baca kan? Maksudnya kalau dia orang tak faham pun tak apa. Yang ni database ahli tarbiyah kan? Tak, ke semua database sekali. RA sekali? Kalau nak asingkan ni semua sekali lah. Ahli tarbiyah dan RA lah. Okay, so tambah Anak-anak tanya. Tak ada soalan. Then Okay ke Falah? Okay. Makanan dulu. Dia makan. Memang Ana tengah sambil makan sebenarnya. Sila. Yalah, mungkin bukan boleh faham kot. Benda lain kenapa kita nak kemas. Yalah supaya kita ada sistem yang baik lah. Sebenarnya kita faham dan kita tahu lah kita nak buat apa kan. Maknanya macam tu lah. Kita baca data tu kita tahu apa yang kita patut buat. Apa yang kita patut buat. Dan inilah. Bukan faham ke? Dan ada maklumat yang kita nak cari senang. Faham aku kan?
jelas lah, jelas dan sama je, jelas dan faham. Ya. Betul. Kalau terbayang KPI lain, database yang JKPA buat jadi ni. Rujukan untuk rujukan untuk isu tarbiyah lah. Maksudnya tiba-tiba ada JKPM minta ke dan tahulah kita nak rujuk siapa. betul. Okay, cakap pasal JKPM kan. Nat sebenarnya tertanya, kalau kita tak buat Google Form tu kan, kita boleh ke minta data daripada diorang sendiri? Sebab diorang kan ada juga kan yang kita nak kena isi SPI semua tu. So mesti lah diorang ada kan. Data ahli ikram kan? Oh, okay, sorry. Tapi betul lah. Ahli ikram lah juga siapa yang dah jauh usrah tu kira. Ni just tanya lah, boleh ke? Sebenarnya I dah minta dah pun, cuma tak dapat. Kena sin. Rasa tak boleh lah tu. Sebab database kan. Faham. Okay, boleh jual. Kalau tu nak jual data ahli tarbiyah boleh tak? Tak tahu kalau KPI lain boleh letak lah. Mungkin lah. Sistem database tu jadi lebih mesra pengguna. Bukan mesra pengguna lah. Jadi lagi mudah untuk antum uruskan. Faham ke? Faham? Maksudnya juga ayat tu. Betul. Sebab dia macam kalau kita guna Google Sheet ni kan, dia macam setiap masa nak kena update. Macam tu kan. Betul. So macam lah. Kalau ada website yang memang dah buat kan. Tapi setakat ni macam tak ada lah. Kalau kita boleh ada website canggih tu. Macam wah, dia macam impossible. Macam SPI lah. Macam SPI lah. Dia macam bila daftar tu dia terus okay, dia macam ada air maklum sendiri lah. Dia jauh sangat tu pada. Apa tadi ayat? Boleh ulang tak? Yang mana ni? Yang sistem apa ni? Sistem database mesra pengguna. Okay. Boleh lah. Okay kot. Siapa yang akan uruskan database ni? Aiman dulu. Kalau Ahawai tak ada lagi. Tapi ada plan macam nantilah bila diorang dah masuk usrah, nak tanya dalam usrah. Setelah minta satu kali. Fikri, Ana macam nak tanya seningan. Apa yang kalau yang dalam grup alpha tu kira itu semualah, itu je lah murabinya, nakibnya ke ada? Ya betul. Ya betul. Wow. Ana terkejut. Berapa orang tu? Kita tak ada orang dah. Sebab orang dah grad kan. Faham. Sekarang musim orang grad, betul-betul. Tak, tapi yang batch bawah ni mana? Tapi Ana terkejut jugalah kalau ya kan, terkejut lah juga. Ini Murabi 00 lah. Murabi 01 grup lain. Okey. Kenapa terkejut juga? Cuma yang batch bawah ni lah ada harapan sikit lah, insyaAllah. Batch MVG. Apa? Tak ada apa gufal lah. Nama batch ke? Ana bukan Muslim. Ni bukan Muslim pun, budak Hidayah je ni. Budak Hidayah bukan Muslim juga lah. Muslim. Yalah. So settle lah InsyaAllah. Okay. Kalau ada KPI lain yang tu nak tambah, sila. Nak tambah pasal ukhuwah tak? Boleh. Tapi JKPA biasanya macam rapat je.
Ni siapa? JKPA ke ahli tarbiyah ni? Ahli JKPA. Oh, Ana terfikir JKPA sebenarnya. Oh, boleh juga ahli tarbiyah. Tapi tak, dia macam susah sebenarnya. Kita macam nak fokus yang ni dulu pun. Betul. Dah. Benda-benda ukhuwah ni susah sikit. Tiba. Kalau macam kita nak kata ahli tarbiyah, dia kita letak pada bahu nakib lah murabi masing-masing lah. Uruskan. Kesian JKPA. Ukhuwah pun nak kena tengok. So, Okay, ada lagi ke? Itulah. tak ada kot insyaAllah. Faham faham ke yang 3 tu? Pasal RA? Bawah Menambah dan memperbaiki. Mana? bawah KPI tu. KPI. Yang 3, 100%. Macam mana itu? 100%, 34, 70. Lengkapkan 4 kategori. Jadi RA 34 akhirnya ke? Jadi RA 12 juga lah. Macam tu. Okay, macam ni. 100% RA 3 yang 3 dan 4. Kita nak dia lengkapkan jadi 4, so dia kena jadi 1 dengan 2 juga. Ana pun faham ke? Kita punya KPI RA yang 3-4 nak kira masuk sistem lah. Dah masuk sistem. Belum lagi. Kita nak dia orang lengkapkan dulu kategori tu. Jadi kosong-kosong lah. Jadi dia still RA, tapi kita nak dia orang jadi RA 1 dan 2 juga. Kan sepatutnya kalau kita nak tasnik dia orang jadi 01, dia orang kena lengkapkan lah 4-4 tu. So kan kita ada jenis-jenis. Kita ada RA yang dah 3 dengan 4 tapi dia belum 1 dengan 2. Sebab maksudnya dia dah terlibat dalam JK. Tapi dia belum ahli ke apa macam tu? Bukan, dia belum join program Islami. Okay, tapi pasal concern tadi kan kita siapa yang dah terlibat dalam JK automatik dia terlibat dalam join program Islami sebab dia anjurkan kan. Dan sebab Harmoni ni sendiri pun kita nak dia buat program tu ada juga pasal Islami kan. So dia macam automatik lah. Tapi kita nak jugalah database tu. Ataupun kan dia macam tak aci lah kan. Kita pasti dia faham ke tak kan. Walaupun memang tak boleh ukur pun kefahaman tu. Cuma perlu tak kita kira juga. Maksudnya kalau dia dah 3 kali pergi, lepas tu baru kita tick dia as RA2. Dia macam kita nak nilai macam dia dah boleh lengkap 4 kategori tu macam tu lah. Atau maksudnya dah lengkap kategori kedua dengan join Islami tu, dengan kita kira berapa kali dia datang. Itu ke maksudnya? Salah ke? Tak, macam mana anak tak fokus tadi. Contoh macam kan kalau kata tadi dah dia 3-4 tapi macam dia tak join program Islami. So kalau kita nak nilai dia dengan berapa kali dia dah join program Islami je lah. Macam tu lah. Ataupun dengan usrah juga. Betul-betul? Usrah juga. Okay, usrah sebab apa? Sebab kita orang ada HAC kan. So HAC tu dikira program Islami lah. Sebab dalam dia pasal benda-benda Islami. Okay, so yang 70% tu sebaliknya kita nak dia jadi penggerak pula untuk kita. Dan yang poin yang ketiga tu 30% tu kita nak RA yang dah lengkap 4 kategori. Join lah. Bukan join lah. Di tasnik 01. So basically kita macam kena ada